kau adalah parti Islam kan. Saya juga geram sikit lah Abang Wan. Sebab dia orang diorang ni main isu bodoh-bodoh Saya malah lah nak ambil pot isu bodoh. Tapi aduh, tak berubah salahnya. Okay, untuk PAS, saya macam gini lah. Bagi tahu reason kenapa aku kena optimis dengan PAS. Kenapa aku kena rasa bersangka baik dengan PAS. Kenapa aku kena sokong PAS. Yang pertama, aku tak nampak PAS ni nak bawa orang Islam ke jalan yang benar. Korang lagi pesongkan orang, korang lagi kelirukan orang. Contoh paling besar, isu bak kutih. Bak kutih itu paling clear. Bukan daging babi dan boleh campur dengan daging lain. Bak maksudnya daging. Engkau boleh je memilih untuk pilih jalan yang benar. Kalau kau betul-betul pilih jalan yang benar, kau fokus isu, kau fokus, kau educate orang, kau akan beri pendidikan dekat orang. Okay, bak ni masuk daging. Dan kau tak sepatutnya main isu sebodoh ni kan. Dekat situ aku tahu engkau ni bukan nak bawa orang Islam lagi lebih cerdik. Engkau membawa orang Islam lebih jahil dan lebih bodoh. Itu hasil daripada PAS. Tengok pemimpin dia sudah mati sebab kena lawan UMNO. Fikirlah sikit menyokong Melayu ni. Okay, itu yang tambah. Amboi, sengih Abang Wan Amboi, bahan tadi awang. Okay. Besar. Okay, yang kedua. Okay, Melayu, okay, Islam. Kenapa saya nak sokong PAS sebagai kerajaan? Dengan bawa isu-isu bodoh macam ni, langsung tak jadi check and balance. Dengan gaji, yang Kedah ada masalah gaji sekarang. Kenapa saya nak sokong PAS kalau diorang tak mampu nak bawa isu Melayu sekalipun? Yang kau tahu kau nak mainkan isu bangsa, tapi kau lawan payung-payung Melayu. Pelik tak pelik PAS ni? Bodoh tak bodoh diorang ni? Itulah yang saya nak persoalkan dengan PAS. Kenapa saya nak kena sokong diorang sekarang? Makin teruk. Serius saya cakap sama makin teruk. Saya cuba nak bersangka baik. Saya tetap akan cuba untuk bersangka baik dengan PAS ni. Tak kisahlah dia teruk macam mana. Saya mengharapkan diorang berubah sikit lah. Elok kau cerdik lah sikit dengan engkau sengaja nak keliru korang dengan isu bak kutih, dengan isu kantin buka tutup. Engkau lawan Sultan. Saya itulah saya cakap Abang Wan kononnya nak dapat sokongan orang boleh. Boleh jalan lah dapat sokongan orang boleh dengan perangai macam gini. Bawa isu bangsa tak berubah langsung dah setahun lebih. Tak pernah berubah lah Abang Wan. Semakin jauh. Semakin jauh sokongan yang bukan Islam kepada dia lah. Dia benci. Sebab buat kantin sekolah pun kau nak petikai. Kau bukan tak tahu budak sekolah ada darjah 1 baru masuk sekolah, darjah 2 ada baru masuk sekolah. Dan tak semua orang yang boleh berpuasa. Bukan saja orang Islam. Yang bukan Islam tentunya tak puasa. Anak-anak darjah 1, darjah 2. Kan? Takkan nak menyusahkan mak ayah dia, nak bekalkan anak dia sekolah, baru masuk sekolah nak kena bekalkan dia hari-hari. Kena hormat lah. Kalau anak kita dididik supaya tidak berpuasa, kita jangan bagi dia duit belanja sekolah. Kerana anak kita tak ada duit belanja sekolah, dia tak pergilah kantin. Apa masalahnya? Kan? Sedangkan kalau anak kita di rumah pun, kalau dia tu lapar, nak makan, kita wajib bagi. Bukan boleh rotan dia sebab dia tak wajib lagi berpuasa. Cuma kita galakkan dia berpuasa. Tapi kalau dia lapar, wajib kita bagi dia makan. Sebab dia budak lagi. Tak wajib atas diri dia. Dan dia memang dia tak boleh tahan. Bagilah dia, tapi kita kena didik lah. Tapi janganlah kita... Ya, betul sekali kalau kita tengok sekolah, kantin jauh. Kan, apa masalahnya? Dan dikawal, menteri kata ada cikgu akan berkawal. Saja dengki sebenarnya. Abang Wan, bodoh tak bodoh PAS ni. Masa Ipoh Timur cakap apa? Ipoh Timur cakap, bak kutih ni masuk daging. Dan itu dalam bahasa Hokkien dan dia orang Hokkien. Apa jawabnya? Langkawi ke apa yang jawab? Dia kata, ini memanglah faktanya begitu. Tapi ini pandangan orang. Bodoh tak bodoh Abang Wan. Diorang daripada diorang educate orang, diorang mendidik orang. Kau fungsi parti Islam. Parti Islam kau mendidik orang Islam. Kau teganglah kat orang fakta yang betul. Kerana kau ada pilihan untuk memilih kebenaran ataupun kau nak pesongkan orang. Jelas-jelas kau pilih jalan yang pesongkan orang. Dekat sini saya cakap PAS ni makin lama makin teruk. Dulu tak pernah main ke isu macam ni masa bersama dengan PKR. Sekarang ni dah bersama dengan Bersatu dan bersama dengan Mahathir. Kau tengok PAS sekarang macam mana sekarang. Makin, ya Allah, dia itu saya cakap, saya pelik lah bila Langkawi cakap, oh ini kan masalah. Memanglah betul fakta macam tu, tapi ini pasal orang fikir. Kalau pemimpin pun nak ikut orang fikir Abang Wan, mampuslah kita. Siapa nak mendidik kita kalau orang pemimpin pun nak ikut orang? Pemimpin, fungsi dia engkau mendidik masyarakat, engkau menjaga masyarakat macam kita yang berbilang kaum.
Engkau lagi nak bawa orang takut, kau lagi nak ikut persepsi. Dah apa function kau jadi pemimpin? Engkau lagi nak lawan sultan, kau lagi nak kelirukan orang, kau lagi nak bawa orang gaduh. Engkau tak boleh nak jaga negara, tak boleh nak jaga negeri ke laut negeri kau. Apa fungsi kau jadi pemimpin? Memang nak dapat gaji? Memang kau nak hidup dengan gaji yang macam tu ke? Kan nak buat isu bawa agama, berkat ke tak berkat gaji kau memilih ambil gaji kau tu untuk lagi keliru kau orang. Okey, bawa orang bersambung lah. Okey, kita bagi John Hunter. John Hunter buka mic. Assalamualaikum Cik Wan. Salam. Makin lama makin muda nampak AI. Teruskan. Saya ada dua perkara saya nak bangkitkan kat sini. Salah satu tu memang sebati dengan saya lah. Cerita pasal Bak Kuteh ni. Dulu semasa saya mula-mula masuk kerja di Hotel Istana Kuala Lumpur, kita menjalani training hampir ke 6 bulan, 7 bulan. Ada istilah Hotel Istana adalah satu-satunya hotel 5 bintang pada ketika itu dibuka di bawah Pernas OEE, semi kerajaan. Tengku Syariman, tak salah saya, dia punya pengerusi ataupun chairman dia. Dekat Bukit Bintang tu, dah tutup pun sekarang. Di hotel tersebut, pertama kalinya wujud dalam restoran Cina dibahagikan kepada dua. Ada non-halal dan ada yang halal. Di belakang backstage dia ada terdapat dua kaunter. Satu bahagian halal, satu bahagian non-halal untuk pencucian, penggunaan sistem dia semua. Kita bagi Hang Putih. Hang Putih kan nama ni? Hang Put. Hang Put. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Sihat semua bulan puasa ni. Alhamdulillah. Okey. Ni saya nak cerita ni pasal dekat Kedah ni. Kata 9 bulan tak bayar gaji ni. Apa jadi ni? MB yang terbaru ni tau. Agro ke? Saya pun dengar cerita tapi saya tak baca penuh lah. Jadi saya tak banyak nak ulas. Saya tadi dah dapat maklumat ni daripada Sukut Aiman. Dia bagi tahu. Ada yang biarkan. Dah viral lah. Tak, kita ginilah bang kalau kita nak merintah tu jangan sembang kencang lah. Biasa-biasa je. Yang penting kita buat kerja, itu je. Masalahnya MB Kedah ni dia sembang kencang. Tu jadi orang menyampah tu. Apa pun semua dia nak buat tapi semua tak jadi. Semua hancur. Itu jadi kita kalau dah jadi MB ni kita sedang-sedang aja kita buat, kita tak perlu nak cakap. Buat benda tu jadi je. Itulah aku tengok ni dah kata orang tu dah memang cuma sembang je lah. Cerita dia tu memang sembang je. Lagi satu saya nak cakap saya main TikTok ni, orang cakap ini bulan puasa mana boleh. Saya cakap dengan dia orang, kalau kita nak buat amal ni bulan puasa je ke? Bulan lain kau tak buat amal ke? Masalahnya kita sekarang ni kita berjihad juga. Pasal apa? Kita nak melawan fitnah-fitnah ni Pak. Tapi kalau kita tak berjihad, kita diam diri, dia pula yang boleh buat fitnah. Habis ni kita nak jadi apa? Kita depend kerajaan kita ni daripada kata orang tu fitnah-fitnah yang datang. Itu je. Saya anggap benda-benda ni sebagai jihad. Kalau kita tak buat bulan puasa ni cuma kita nak hati-hati sikit. Kalau kita takut teremosi kan. Dia teremosi kita cakap maki hamun, mencarut. Itu dia mengurang pahala puasa lah. Kan, mengurang pahala puasa kita. Tapi kalau kita bagi penerangan, itu juga satu amalan. Bila orang fitnah kita tahu benda tu fitnah, menjadi kewajipan bagi kita yang tahu untuk menerangkan balik. Mana kita dapat pahala sebab kita mencerdikkan orang. Macam isu kantin sekolah. Kan? Seolah-olah orang ramai tak tahu. Seolah-olah ia berlaku di zaman kita saja. Walaupun benda dah lama dulu lah cikgu tahu benda ni. Kan? Tapi benda dulu tak jadi masalah sebab kita tak main isu ni. Sekarang ni dia kantin sekolah, bulan puasa buka masalah bagi dia. Kan? Padahal kalau kau didik anak kau, kalau anak kau tak puasa, dekat rumah pun dia akan minum juga. Kalau tak puasa. Kan? Atau didikkan kita, anak kita. Di sekolah atau kawalan cikgu. Ada juga anak murid yang Islam tetapi dia tidak boleh berpuasa, contohnya perempuan. Kan, yang mungkin dah awal dapat uzur dan sebagainya. Ada juga yang penyakit gastrik, contoh anak-anak yang tidak sihat, yang tak kuat, mereka terpaksa makan. Maka ada tempat lah mereka nak makan. Kan? Betul bang.
Yang bukan Islam lagi lah pun dah jatuh dah dua. Anak orang India, anak orang Cina jatuh dua. Takkanlah sepanjang bulan Ramadan mereka nak dibekalkan makanan oleh mak mereka. Menyusahkan lain. Jangan kerana ibadat kita, agama lain rasa susah. Akan datang, agama lain akan benci bulan Ramadan ni, tahu tak? Nak masuk bulan Ramadan, kaum lain akan jadi menyampah. Oh ya, bulan depan bulan Ramadan lah. Banyak susah ini macam. Sebab ini kantin sudah tutup. Orang Islam mau puasa. Maknanya mereka akan rasa susah hati dengan amalan kita. Ini bukan cara Islam. Kan, bukan cara Islam. Kita tak Ada boleh bang, kita zaman buat, 33 bulan pun kantin buka. betul? Dia tak tutup zaman dia tu. Dia Dulu gini macam bang. tu. Lama dah macam tu pun. Dia gini bang, saya cakap ni. Dia ni semenjak kerajaan Anwar Ibrahim ni, memang dia tamparan hebat bagi kita lah bang. Dia fitnahnya kita ni macam-macam. Kecuali Contoh konsert lah dia kalau buat lah, konsert. kecuali lah kalau sekolah. Kecuali lah kalau sekolah tu sekolah tahfiz, madrasah tahfiz. Tiba-tiba ada kantin buka. Itu pelik lah kan. Tapi kan sekolah betul. kebangsaan, sekolah biasa ni, apa nak jadi isunya pun. Okey, kita bagi Abang Adam. Boleh dengar Salam. kawan? Dengar. Terima kasih host. Pertamanya aku tengok Fitri ni macam dia berbuka awal je hari ni. Kau dengar dia cakap semangat je kau kata. Kau Bukan main, jangan. awal dia baru lepas. Awal dia baru lepas, geram sangat tu Fitri ni. Tapi betul lah. Dia cuma macam ni lah Fitri. Aku macam biasa lah. Aku macam biasa lah. Aku akan cuba supaya tidak sependapat dengan kau. Okay? Macam biasa. Dia macam ni. Sebenarnya apa yang dibuat oleh Langkawi tu bagus. Langkawi telah membantu kita yang selama hari ini kita tidak mempunyai bukti yang kukuh daripada mereka sendiri. Jadi kita boleh gunakan Langkawi ini satu bukti yang kukuh bahawa PAS ini adalah satu parti yang mengamalkan tahyul, satu parti yang mengamalkan perkara-perkara yang orang cakap jumud, ketinggalan, dan mereka ni meraihkan persepsi. Mereka ini meraihkan perkara-perkara yang tidak berlandaskan fakta. Maksudnya dia mengakui dari segi fakta apa yang berkenaan dengan bak kutip ke whatsoever lah selepas ini kita fahamlah bahawa PAS ini apa sahaja yang berkaitan dengan fakta mereka tolak. Mereka hanya meraihkan pendapat awam, pandangan awam walaupun benda itu salah. Dan mereka tidak langsung ingin memperbetulkan. Sebab bagi mereka, ini cantik, ini kita boleh tunggang. Sentimen ini kita boleh tunggang. Ketidakfahaman, kebodohan rakyat berkenaan dengan bak kutih, kita boleh tunggang. Tak perlu nak bagi dia orang cerdik. Kalau dia orang faham bak kutih itu babi, cantik. Kita boleh guna sentimen ini. So, inilah menunjukkan satu kemenangan bagi kita yang dihadiahkan oleh Langkawi. Jadi, kita boleh gunakan hujah Langkawi ini bahawa jelaslah bahawa PAS ini mereka ini anti fakta, mereka ini anti kebenaran. Wahal Islam itu tertegak atas pencerahan, Islam itu tertegak atas fakta. Faktanya apa? Al-Quran itu adalah satu fakta. Kalau tidak, Al-Quran itu tidak Allah pelihara sampai sekarang. Jadi fakta yang terkandung dalam Al-Quran itu memang sangat-sangat jelas untuk kita menjadikan satu sumber rujukan, sumber kajian. Sampaikan banyak lagi perkara-perkara di dalam fakta-fakta dalam Al-Quran itu tidak mampu untuk kita rungkaikan dan untuk kita buktikan. Tetapi akhirnya banyak perkara dengan sains dan teknologi sekarang ni dapat dibuktikan. Banyak-banyak perkara selama hari ni kita tak tahu, kita tak nampak. Tapi jelaslah bahawa Islam itu sendiri meraihkan pencerahan. Islam itu sendiri meraihkan fakta. Tetapi apa yang dibawa oleh pembangkang, apa yang dibawa oleh PAS, apa yang diajar dan didoktrin oleh PAS ialah mereka menolak fakta secara mentah-mentah kerana mereka kerana mereka ingin meraih pandangan dan juga sokongan majoriti. Yang mana majoriti sokong, itu yang mereka ikut. Inilah yang dikatakan agenda pembodohan. Inilah yang dikatakan agenda kejahilan. Walhal zaman jahiliah itu, datangnya Islam itu adalah satu pencerahan untuk membawa keluar orang-orang pada ketika itu, masyarakat begitu daripada kejahilan, kebodohan dan juga keegoan dan serta kesombongan. Jadi Fitri, maaf aku tidak sependapat dengan kau tadi. Malahan aku meraihkan apa yang diperkatakan oleh Langkawi sebagai satu kemenangan bagi kita, dan ianya boleh menjadi hujah kepada kita selepas ini bahawa PAS tidak mahu fakta.
PAS dan walaon. Sekarang room kita ini adalah room fakta. Jikalau mereka naik saja, mereka akan menyangkal fakta-fakta kita tanpa mereka membawa fakta yang lain atau bukti yang lain untuk menyangkal fakta kita. Mereka hanya membawa persepsi, terutamanya mereka gemar dengan 3R, dan itulah yang mereka pusing-pusing. Mereka pun menggunakan hujah agama dan dalil agama untuk kepentingan mereka. Contohnya berkenaan dengan isu kantin sekolah dan sebagainya. Walhal, bagi pandangan aku, buka je lah kantin tu, sebab ianya keperluan untuk orang yang tidak berpuasa. Siapa yang tidak berpuasa? Ialah kanak-kanak yang baru, yang memang kalau kita tak boleh nak paksa pun, sebab dia terlalu muntah, terlalu muda, dan mungkin akan memudaratkan dia. Wanita yang uzur syar'i dan juga mereka yang non muslim. Cikgu-cikgu yang uzur tu. Sebenarnya dengan membuka kantin itu sendiri, sekejap buat. Sebenarnya dengan membuka kantin itu sendiri, bagi akulah, inilah ujian keimanan. Inilah ujian keimanan. Bagaimana kita mendidik anak kita ialah dengan cara begitu. Dengan cara mereka kena berada dalam dunia yang sebenar. Inilah satu perkara yang aku cakap. Sedangkan anak aku, okey, yang darjah 6 ni, tengok adik dia yang belum boleh berpuasa lagi, dia pun macam terliur apa semua kan, rasa macam. Tapi itulah ujian untuk dia, dan kita kena educate. Inilah peranan sekolah. Sekian, terima kasih. Okey, sambung. John Hunter tadi terputus kan, jatuh. Sambung John. Assalamualaikum. Salam. Aduh, terputus. Okey, tuan, saya sambung bab saya bercakap tentang satu hotel istana. Dalamnya dulu adalah yang pertama ada satu restoran Cina yang ada sebahagian, walaupun di kawasan yang sama restoran itu, tapi dia dipecah kepada dua, satu non halal, satu halal. Perkakasan di belakang juga ada sistem dia halal dan tak halal. Okey. Pada ketika saya bekerja dekat sana, ada satu menu dalam menu mereka sendiri yang kita belajar, okey, sebab saya tak mau ada orang salah faham kat sini. Maknanya bak kut teh ni sebenarnya menjadi isu sebesar-besar alam tak apa-apa ni. Sebenarnya ada suku kaum dalam orang China ni memang menganggap bak tu dah terus pada babi, tulang babi. Okey, itu wujud. Jadi bila kami dekat hotel nak buat menu yang sama tapi menggunakan daging lembu, kita menukarnya secara automatik menjadi beef kut teh. Beef kut teh. Okey, saya rasa kat sini ada memang kena ada orang yang betul-betul menimbang dan juga memperhalusi dan juga membuat keputusan akhir. Jangan maknanya pihak Kementerian Pelancongan cakap bak kutih itu adalah daging. Daging itu mungkin ada setengah pihak Chinese itu suku kaumnya memang dipanggil daging itu sebagai daging babi. Kami di Hotel Istana pun ada menu tersebut tapi kita tukar kepada beef kutih. Maknanya kena ada perhalus dan buat satu keputusan yang betul-betul maknanya tak menjadi satu isu yang besar macam sekarang. Itu satu. Yang kedua, pasal kantin sekolah. Saya pernah ambil kantin sekolah menengah lah. Saya dulu bayar sewa, tapi saya hantar surat saya tak boleh meniaga. Pasal kantin itu hampir 100% walaupun ada wanita cikgu yang uzur ataupun ada budak-budak sekolah perempuan, tapi kecil saja setiap hari. Sebab kita ni bila dah masak lauk ni, dia sebagai satu kos pertama. Yang kedua, kos pekerja tu. Kos pekerja tu kita kena lihat. Jadi saya ambil keputusan pasal hampir 100% Melayu dalam tu, kita bayar sewa bulan tersebut tapi kita tutup. Kita buat meniaga kat luar. Tentang ini saya no comment. Pasal sekarang ini budak-budak sekolah rendah, okey, diorangnya perasaan, pandangan mereka nak dia didikan itu berlainan dengan orang dulu. Mungkin ada apa orang kata perlu buka itu semua tak jadi soal. Tapi bagi saya soal nak buka kantin sekolah tak buka kantin sekolah ini dia terpulang kepada sekolah tersebut. Maknanya kalau 100% semua Melayu dan dianya akan terbeban bila mana pengusaha tu nak membukanya pasal menjadi satu masalah kepada kos dan juga bayaran kepada pekerja. Nak membuka kantin tu, saya ingat bawah 20 orang kalau nak buka pagi sampai petang. Kalau Cik Wan sendiri pun bayangkan kat situ untuk sebulan, kan, setakat 20 orang ke bawah tiap-tiap hari datang.
itulah kalau ada. Kalau tak ada, kurang pada tu. Tapi kalau sekolah campur, memang majoriti lebih kurang kaum dia nak buka, itu memang wajib. Bagi saya pun kalau saya ada kat situ, saya akan buka. Lagi satu, kalau kantin sekolah rendah, kalau ada bawah 100 orang yang tak kurang terdidik, memang ada perasaan nak makan, kurang pemantauan, kurang separuh 100 orang pun, saya rasa pun agak berat juga nak buka sebenarnya. Diorang boleh bawa roti ke apa ke daripada kedai mak bapak diorang boleh beli kan. Ini terpulang kepada sekolah sebenarnya.